Bagi menyelami kisah duka sebuah keluarga, bersama minggu ini berkunjung ke Pekan Ajil yang terletak di Kuala Berang, Terengganu. Wabak COVID-19 yang melanda negara mengubah nasib keluarga ini. Anak bongsu Sunira Musa Raini, 42 tahun, mengalami pelbagai komplikasi organ sejak dikandung lagi. Punca utama kot dia kata mungkin sebab diabetes masa mengandung. Lepas tu masa mengandung tu akak kena COVID 2 kali. Trimester pertama COVID stage 4. Hampir ditidurkan tapi separa kritikal lah. Tak sempat ditidurkan lah. Kali kedua akak kena COVID masa dia 7 bulan dalam kandungan. Masa tu kita buat CT scan, ada dalam paru-paru tu ada darah beku. Banyak ketulan darah beku dalam paru-paru. Ditempatkan di ward ICU, Sunira tidak menyangka dia dan anak syurganya dapat bernafas sehingga ke hari ini. Adik Hawa mengalami pelbagai masalah kesihatan, antaranya sumbing lelangit, saluran pernafasan sempit dan tumbesaran terbantut. Kasino Hawa, umur dia 1 tahun 3 bulan. Kita tahu masa 18 minggu. Doktor dapat kesanlah kepala dia mempunyai lebihan cecair. Dengan buah pinggang tak ada sebelah. Tapi lepas dia lahir, kita buat MRI, buah pinggang tu ada. Tapi kecil dan duduk di posisi lain. Berada dekat lain lah. Hati Sunira remuk sebaik mendengar kabar buruk mengenai zuriatnya. Dia tidak dapat menerima ketentuan ilahi. Namun apakan daya, ini sudah suratan takdir buat mereka. Masa mula-mula tahu tu kan, memang kejut sangat-sangat terkejutlah sebab kita jadi macam blur, jadi macam dah nak berfikir. Kalau betul doktor tu kata rosok teruk, anak tu cacat teruk, memang kita nak buang. Tapi bila kita tersedar dengan orang azan Zuhur masa tu, ya Allah, mungkin ni ujian aku. Mungkin ni hadiah dia nak bagi kat kita kan. Kita tak tahu. Apa tu cakap dengan abang, biarlah kita pelihara je lah. Banyak masa yang perlu dikorbankan bagi memberi perhatian penuh terhadap anak syurga ini. Gara-gara komplikasi yang banyak, Sunira dan suami, Zaiful Nizam Ismail, 42 tahun, tekad tidak akan melakukan sebarang pembedahan yang berisiko kepada nyawa adik Hawa. Selepas pembedahan Hawa tu, 8 jam selepas tu akak Sawan masuk ICU. Hawa dia bertarung dekat ICU and ICU baby. Masa sebelum kita caesar tu, melahirkan tu, kita dah janji dengan papa dia. Akak dah janji kalau ada apa-apa, maknanya selepas ni kita reda je. Kalau ada apa-apa kita jangan usik dah dia. Tak payah tebuk situ sini dah. Kalau betul dia tu pendek umur. Setiap detik hidup keluarga ini sentiasa diselubungi bayang-bayang hitam. Hampir 1 tahun 3 bulan, adik Hawa berjuang menahan kesakitan. Persoalan sampai bilakah anak kecil ini mampu bertahan? Hari pertama, doktor kata anak ni kemungkinan akan bertahan 3 hari saja. 3 hari saja. Sebab lidah dia jatuh ke belakang. Lidah dia jatuh ke kerongkong. Ketiga, doktor minta izin suruh suami saya sign untuk tebuk kepala. Untuk buang cecair dia, buang cecair kepala. Tapi Alhamdulillah selepas 3 hari,
dia survive lagi. Dia hidup lagi. Doktor kata jangka hayat dia hari ke-7, doktor dah nak cabut dah oksigen dia semua. Sebab doktor kata kemungkinan selepas cabut oksigen tu 3 jam saja dia bertahan. Tiada rawatan khusus buat adik kasih Nur Hawa. Kini dia hanya bergantung kepada kekuatan dirinya sahaja. Sunira juga sering melakukan fisioterapi yang diajar pihak hospital bagi menguatkan otot kaki anak kecil ini. Masa mula-mula kita tengok Hawa tu kan, jadi macam anak aku ni, ya Allah, seumur hidup kena bantuan kita kan. Dengan wayar susu lagi, kena minum macam budak-budak lain. Bangun pun tak boleh. Maknanya kita yang kena bangunkan dia. Alhamdulillah Hawa, dia cuma perlukan bantuan kita je sepenuh, makna untuk kita angkat dia, untuk dia menyusu. Jadi kita rasa macam, ya Allah, biarlah Allah tu ambil dia dulu sebelum saya. Takut kalau saya pergi dulu, siapa nak jaga dia? Sekian lama Sunira memendam rasa. Dia sangat mendambakan kesihatan buat puteri bongsunya. Sukar untuk menerima, namun Sunira akur. Ini ujian buat keluarga kecilnya. Pun begitu, dia dan suami sama sekali tidak akan pernah berputus asa. Setahun ambil masa untuk berdamai dengan takdir. Alhamdulillah selepas setahun, air mata tu keluar. Tapi kita dah banyak menangis sebelum ni. Memang terlalu ujian. Orang kata Allah bagi pinjam nyawa tu. Saya ini macam mati hidup semula dah. Maknanya dia tu, saya tumpang semangat Hawa pun tumpang semangat saya. Bila saya tengok mata dia, saya tengok dia, maknanya dia tu kekuatan saya. Saya ni kekuatan dia. Kami saling bergantung. Maknanya kalau saya tumbang, maknanya dia pun mungkinlah jadi makin down. Selepas pembedahan Hawa tu, 8 jam selepas tu akak Sawan masuk ICU. Hawa dia bertarung dekat ICU and ICU baby. Kita dah janji dengan papa dia. Akak dah janji kalau ada apa-apa, maknanya selepas ni kita reda je. Setiap hari, Sunira akan keluar berniaga kuih di tepi jalan bagi meneruskan kehidupan. Dia dan suami terpaksa bergilir-gilir membahagikan masa untuk menjaga Hawa. Ada kalanya jika kesihatan Hawa mengizinkan, Sunira turut membawa anak syurganya itu ke bangsal ini. Cabaran tu untuk menguruskan Hawa lah. Saya, akak berniaga, abang terpaksa berhenti kerja yang dia kerja dulu. Lepas tu jadi kita kena korban seorang untuk bergilir-gilir kerja. Jadi kita terpaksa orang kata berkorban masa lah. Berkorban masa, bergilir-gilir. Mana ada masa, Hawa 3 jam sekali bagi susu. Makna kalau saya tidur, dia berjaga. Kalau dia tidur, saya kena berjaga. Sebab nak tengok dia tu lah, nak tengok Hawa. Takut, biasa doktor kata tengah tidur dia boleh berhenti nafas. Yang tu kita paling takut. Hasil daripada jualan kuih, Sunira hanya menerima komisen dan tidak mendapat untung yang besar. Malah bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM500 tidak mencukupi bagi membiayai kos perbelanjaan bulanan Hawa sebanyak RM2,000. Sekarang niaga tak macam dulu. Paling-paling banyak pun 70-60 macam tu lah. Hari ada, hari kalau tak ada tu 30, 40. Kalau hari kita tak niaga, macam baru ni. Sebelum ni, Hawa masuk wad tiap-tiap minggu. Maknanya keluar seminggu, masuk balik. 3 minggu kita tak ada pendapatan. Maknanya kita guna mana yang ada je lah. Maknanya kalau macam akak, kalau tak berniaga, tak ada income lah.
Kesempitan hidup yang sangat tinggi membuatkan dua lagi anak lelaki Sunira berusia 19 tahun dan 17 tahun jarang berada di rumah kerana mereka perlu bekerja bagi mencari pendapatan sampingan. Kita daripada awal sebelum ada Hawa pun, memang anak-anak tu dia pandai berdikari. Adik tu daripada tingkatan 3 pun mesej rupu, ada orang panggil gi. Kami dulu memang keadaan macam tu dah kita daripada awal. Sampai ada Hawa dia orang pun lagi faham. Zaiful Nizam yang juga seorang insan kelainan upaya tidak dapat melakukan kerja-kerja berat. Jika ada kelapangan, selain melakukan kerja-kerja kampung, Zaiful Nizam turut bekerja sambilan sebagai tukang cuci di hotel berdekatan rumahnya. Sebab itulah dia sekarang tak boleh buat kerja berat sebab tangan dia nampak normal tapi dia memang okey fizikal daripada dia tingkatan 3 lagi. Memang tak boleh buat kerja berat-berat lah. Sekarang ni dia makin hari makin berusia kan. Dulu dia masa muda dia tak rasa lagi sakit tu. Sekarang ni makin sakit dah tangan dia tu. Kadang-kadang kalau hari hujan lebat, kilat-kilat dia akan jadi sebang. Dia panggil dia jadi ngilu-ngilu. Jadi ngilulah tempat besi tu. Kru bersamamu mengunjungi klinik Wildan bagi mengetahui tahap kesihatan adik Hawa yang terkini. Menurut doktor, jika ada kecemasan berlaku, adik Hawa tidak dapat ditidurkan dan tiada rawatan yang dapat dilakukan. Perkembangannya adalah terbantuklah kita boleh katakan di mana untuk umur 1 tahun 3 bulan, sekarang dia 1 tahun 3 bulan, sepatutnya dia sudah boleh berjalan normal. Sepatutnya sudah boleh berjalan, sepatutnya sudah boleh respon, ketawa. Tapi bagi baby Hawa, perkembangannya sekarang adalah seperti kanak-kanak 6 bulan. So berat badan dia pun lebih kecil daripada baby biasa. Dan juga perkembangan dia pun terbantuklah disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dialami. Baby Hawa ni kita boleh katakan tiada rawatan khusus untuk baby Hawa. Dia cuma perlukan bantuan kita je sepenuh makna untuk kita angkat dia, untuk dia menyusu. Jadi kita rasa macam, ya Allah, biarlah Allah tu ambil dia dulu sebelum saya. Takut kalau saya pergi dulu, siapa nak jaga dia? Gundah di hati Sunira, tiada siapa yang tahu. Biarpun belum bersedia menerima kehilangan, Sunira akur jika ditakdirkan. Namun selagi hayat di kandung badan, dia tidak akan sesekali berputus asa menjaga anak syurganya, Kasih Nur Hawa. Teringin, memanglah teringin sebab saya 3 orang anak saya normal. Abang kakak dia semua normal. Jatuh ke dia seorang, Allah bagi saya anak syurga. Anak orang lain berlari dah. Mana duduk dah, boleh makan, berjalan. Tapi bila kita tengok Hawa kan, dia tu bila tengok kawan-kawan berlari tu, dia sendiri pun bila ada dekat, suka dia. Tapi apalah tu mungkin ujian kita lah. Kisah Sunira sekeluarga mendapat perhatian yang berhormat Ustaz Maliaman Kasim, Ahli Dewan Undangan Negeri Ajil. Difahamkan bantuan bulanan lampin pakai buang dan susu khas akan diusahakan. Kita mari melawat baby Hawa yang menghadapi sindrom lebihan cecair di dalam kepala, dan kita setakat ni telah pun banyak beri sumbangan, termasuklah sumbangan untuk rawatan atas nama mak dia sebanyak 500 satu bulan, dan
atas nama ayah kepada baby ni 400.5 sebulan, dan juga bantuan kad sejahtera daripada kerajaan negeri IP3. Maknanya keluarga ni lah pun kita beri bantuan yang sepatutnya lah. Assalamualaikum. Sudah menjadi tanggungjawab pengeluar beras terbesar, syarikat Faiza Sendirian Berhad untuk hadir memberikan sokongan buat Sunira dan keluarga. Buah pinggang kanan dia tu di posisi lain dah kecil. Lepas tu dia pakai... Selain menyelami kisah yang menimpa keluarga mereka, Kerani Kawalan Kredit Cawangan Pantai Timur, Muhammad Syahidan dan Pembantu Kawalan Kualiti Pantai Timur, Hanif Supaan, turut mengulurkan bantuan wang tunai beserta pelbagai produk keluaran syarikat Faiza. Sedikit sebanyak kelengkapan asas masakan seperti beras, kicap dan rempah ratus dapat menambahkan bekalan makanan mereka. Di sini ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. Diharap dapat membantu Encik Saiful Nizam membeli keperluan harian. Terima kasih. Okay. Di sini ada sebuah buku daripada syarikat Faiza yang dikarang oleh anaknya Dr. Salwa. Diharap dapat memberi inspirasi kepada akak lebih-lebih dari dalam bidang perniagaan. Terima kasih. Pemilik perniagaan Serai Cottage, Datuk Syam Saiful Mahari, turut sama berbesar hati menaja percutian 2 hari 1 malam buat Sunira sekeluarga bagi menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Mungkin nilainya terlihat kecil di mata kita, namun ia cukup besar buat keluarga asnaf ini. Jelas terpancar sinar kebahagiaan keluarga ini kerana dapat bercuti bersama-sama. Sunira dan suami sangat mendambakan momen indah bersama keluarga tercinta. Namun apakan daya, perjalanan hidup keluarga ini penuh dengan liku-liku kehidupan. Mereka percaya, berkat kesabaran menjaga anak syurga, pasti ada ganjarannya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan